Salam geng, racun kali ni macam korang request before ni, saya bawakan khas untuk korang. Kita ada Red Magic 7, smartphone gaming pertama 2022. Dia punya spek ni memang gempak, features pun melimpah. Experience gaming korang dekat Red Magic 7 ni automatic akan jadi next level tau. Yang mana phone ni dipakai chipset yang terbaru yang paling latest daripada Qualcomm lah, Snapdragon 8 Gen 1, yang mana dia support juga active cooling fan terbina dekat dalam phone ni, yang sama macam dalam PC laptop korang lah kan, dengan kelajuan 20,000 rpm. Dia juga support screen 165Hz, ada shoulder trigger, lampu RGB, charging port laju dan of course ada audio jack. Boleh katakan bila korang gaming pakai Red Magic 7 ni memang complete lah untuk mobile gamer. So kalau korang nak tahu lagi apa yang special, apa yang kurang ada dekat phone ni, jom kita mulakan racun sekarang. Finally, macam yang korang nampak, kita dah pun ada Red Magic 7, yang mana kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dululah. Kita nak tengok apa yang ada dalam kotak. Anyway, untuk unit assembly ni kan, Red Magic 7 ni yang global unit lah. Sebenarnya saya sendiri pun macam dah tak sabar lah nak try phone ni, nak tengok macam mana kan. Sebab ni pun boleh kata smartphone gaming pertama saya lah yang saya beli untuk tahun 2022 ni. Kita tahulah ada banyak lagi model lain dah release, macam Lenovo pun ada, Blackshot pun ada kan. So kita akan cuba tengok dululah apa yang special yang ada dekat Red Magic 7 ni kan. So kalau korang tengok dekat kotak ada dekat sini, di bahagian hadapan ni ada tulisan Red Magic. Lepas tu di bahagian depan kotak ni kan, selain ada logo dekat sini, ada juga macam comic lah di bahagian sisi kanan, sisi kiri kan, ada macam komik-komik robotik tu. Saya pun tak pastilah komik ni inspirasi daripada apa, tapi korang boleh tengoklah sini macam inilah rupa dia. Di bahagian belakang dekat sini ada version assembly ni. Unit assembly ni 12GB RAM dan 128GB storan dalaman. Warna dia obsidian. So dekat sini ada spek highlight lah. Lepas ni saya akan inform kat korang secara lebih detail lagi pasal spek yang ada dekat phone ni, features dia macam mana kan. So once korang buka je kotak dekat sini, korang akan nampak ada satu lagi kotak kecil dekat sini, yang mana dekat dalam ni macam biasalah, saya rasa korang pun dah boleh teka lah apa isi dia. So kalau korang buka lapisan belakang, dekat sini ada SIM tool ejector. Lepas tu dekat sini ada warranty card dan juga quick start guide. Dekat sini korang akan nampak game time anytime. Kalau versi Cina, saya perasan ni macam ada stiker, tapi untuk global ni tak adalah. So dekat sini ada juga dia punya casing. Kita akan cuba buka dulu dia punya plastik. Dekat sini casing dia yang agak unik dekat sini. Saya perasan di bahagian tengah ni dia macam ada lubang besar tau. Saya pun tak pastilah apa reason dia buat macam ni. Mungkin ada, kita akan tengok nanti macam mana. Dan untuk warna dia punya casing ni macam frosted black macam itulah. Alright, kita tepi dulu. So inilah dia geng, kita punya Red Magic 7. So dalam ni korang akan nampak ada satu lapisan. So kita akan buka dulu. Alright. Ok, so terakhir kita dapat kabel pengecasan jenis USB-C to C warna merah. Dan yang inilah yang kita nak geng, adapter 65W dah pun tersedia dalam kotak. Red Magic 7 ni didatangkan dengan 3 pilihan warna lah, sama ada korang nak pilih warna obsidian macam yang ada dekat tangan saya ni, pulsar ataupun supernova. Paling mahal yang transparent edition tu lah, didatangkan dengan version yang paling tinggi 18GB RAM dengan 256GB storan dalaman. Dia punya design language ni bagi saya still lebih kurang sama macam previous model lah, Red Magic 6. Sekilas pandang tu pun memang korang dah boleh kenal lah kalau ni gaming phone. Elemen gaming pun masih dikekalkan, macam ada lampu RGB dekat logo dan juga sisi phone yang korang boleh adjust warna dekat dalam aplikasi dalam phone ni. Dia juga ada turbo fan terbina dalam phone, yang mana korang akan nampak lah ada lubang angin masuk dekat bahagian kanan. Lepas tu dia punya exhaust angin keluar tu dekat belah kiri. Tapi kali ni kan Red Magic ada tambah lagi ekstra lubang angin masuk dekat bahagian belakang phone ni macam korang nampak ni, yang katanya dapat tingkatkan lagi lah dia punya airflow tu sampai 35% untuk sejukkan phone ni. Seriously korang boleh rasa tau, angin dia tu memang agak kuat lah dengan kelajuan max 20,000 rpm. Even Red Magic ni dia dah reducekan lah bunyi tu, tapi memang korang still boleh dengar tau, bunyi dia boleh kata agak kuat juga. Kalau mostly phone gaming dah tak ada audio jack, tapi untuk Red Magic 7 ni ada lubang audio jack di bahagian atas. Dia juga ada dedicated button lah untuk korang masuk ke dalam mode game space. Ada dua shoulder trigger dengan touch input 500Hz dan juga response rate tu 5ms. Untuk melengkapkan phone gaming ni kan, dia juga support stereo speaker yang ditune by DTS:X Ultra Surround Sound, yang mana ada satu dekat bahagian bawah lubang dia dan satu lagi lubang dia terletak di bahagian earpiece depan. Bunyi speaker dia seriously memang kuat gila. Kualiti bunyi pun not bad lah, memang boleh kata full of bass.
Kalau korang dah terbiasa pakai Red Magic 6 ni, rasanya mungkin tak ada isu lah korang pakai Red Magic 7 ni, sebab dia ada size screen yang sama 6.8 inci. Memang cukup besar, memang cukup best lah untuk korang lain movie, untuk korang main game. Cuma kalau untuk daily use ni kan, untuk tangan saya yang tak berapa nak besar mana ni, macam agak kurang selesa lah nak guna phone ni. Tapi benda ni depend pada selera, depend pada preference dan tangan korang juga macam mana. Kalau korang perasan kan, bezel punya atas dan bahagian bawah ni memang nampak macam agak tebal sikit, tapi memang sengaja dibuat macam ni lah, yang mana dia akan dapat minimalkan accidental touch masa korang tengah gaming. Dan skrin dia juga tak ada sebarang cutout lah yang menghalang pandangan korang masa gaming. Semua sensor dan juga dia punya front camera tu dia berbuah di bahagian top bezel. Untuk spesifikasi, skrin dia jenis flat AMOLED dengan resolusi Full HD+, dia juga support DCI-P3, 1 million color, max brightness 700 nit dan juga perlindungan kaca Corning Gorilla Glass. Cuma dekat sini saya perasan dia tak inform tau dia pakai Corning Gorilla Glass berapa dekat bahagian dia punya skrin depan ni. Antara features killer yang ada dekat skrin Red Magic 7 ni, of course dia punya refresh rate, yang mana korang boleh adjust dia punya refresh rate tu paling tinggi 165Hz dekat bahagian setting, plus dia juga ada 720Hz untuk touch sample rate dengan touch response 7.4 millisecond. Memang boleh kata respon laju gila. Gabungan ni membuatkan scrolling dan juga gaming experience korang akan terasa sangat smooth kan. Tapi satu benda yang korang perlu tahu, once korang aktifkan je mode 165Hz ni kan, memang korang terpaksa sacrificekan bateri korang, sebab bateri akan lebih cepat drain berbanding biasa. Lagi pula sekarang ni Red Magic dah pun reducekan kapasiti bateri phone ni tau, daripada 5000 mAh yang ada dekat previous model Red Magic 6 kepada 4500 mAh saja yang ada dekat Red Magic 7 ni. Phone ni macam korang tahulah, dia dah lah ada kipas ekstra, lepas tu high refresh rate pula tu, ada RGB, yang mana semua tu memang dia akan konsum tenaga ekstra. Sepatutnya dia kena bekalkan bateri yang lagi besar lah, 5000 ke 6000 ke 7000 ke kan. Dari hasil ujian saya pakai 165Hz ni kan, lepas tu saya pakai data always on. Untuk penggunaan tu just social media, kamera, lain movie macam tu, SOT saya dapat dalam 5 jam lebih. Kalau campur gaming lagi cepat lah dia drain, dapat dalam 3-4 jam lebih je lah dia punya SOT tu. Tapi kalau korang dropkan refresh rate kepada 120Hz ni, saya perasan ketahanan bateri dia lebih okey sikit lah. Saya dapat dalam 7 jam lebih untuk penggunaan social media je. Satu part yang saya suka kan, even versi global yang saya beli ni just support 65W je pengecasan berbanding 120W untuk versi China. Tapi bagi saya dia punya charging time tu dah memadai tau. Untuk full charge daripada 0 sampai 100% saya dapat lebih kurang dalam 30 ke 31 minit macam gitu. Bukan setakat feature je lah banyak melimpah-limpah, tapi dia punya performance pun memang powerful, memang tip-top tau. In fact kan, ini adalah first phone dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang saya try, skor Antutu dia memang betul-betul boleh cecah 1 juta. Dan kalau korang memang tercari-cari lah phone Snapdragon 8 Gen 1 yang boleh maintain 60fps dekat Genshin, inilah jawapan ni geng, dah hadir depan mata korang. Based on experience saya kan, saya Genshin guna Xiaomi 12 series, Realme GT2 Pro, OnePlus 10 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 ni, memang dia punya FPS, dia punya frame rate tu tak stabil lah, rata-rata main bawah 40fps. Kalau boleh maintain pun masa awal dalam seminit 2 lah sebelum phone start panas. Tapi Red Magic 7 ni geng, relax je tau, maintain 60fps, even suhu dia meningkat overheat tau. Saya try main Genshin dalam 10 minit, saya onkan turbo fan plus refresh rate max 165Hz, grafik of course ratakan 60fps. Dalam 10 minit tu bateri drop dalam 10%, yang mana suhu cecah 46 darjah Celsius. Tapi yang bagusnya, yang memang saya rasa memang power gila, frame rate dia masih konsisten, masih stabil dapat 60fps. Kalau korang tak onkan kipas, memang korang akan terasa suhu dia memang panas gila, boleh cecah sampai 50 darjah Celsius. So saya perasan memang adil lah, kita nampak lah dia punya perubahan kalau korang onkan kipas ataupun korang offkan kipas. Saya perasan juga sebenarnya kan, dia punya teknologi cooling system ICE 8 dimensi yang katanya dari gabungan turbofan plus bahan-bahan grade kapal angkasa ni, dia nampak lebih efektif, dia nampak lebih keberkesanan tu bila korang main game selain Genshin Impact lah. Contohnya macam saya main Apex Legends, 30 minit gaming dengan setting rata kanan 60fps, bateri drop lebih kurang 19%, suhu maintain 40-42 darjah Celsius tanpa sebarang isu lah. FPS pun memang tak payah cerita, memang stabil gila, boleh konsisten 60fps. Tapi kalau korang offkan turbo fan tu, suhu saya perasan boleh cecah sampai 48 paling tinggi. Tapi yang bagusnya frame rate dia tu still maintain, tak kacau langsung lah punya performance, auto dim pun tak ada, memang terbaik. Sekarang kita akan cuba explore features gaming yang ada dekat dalam Red Magic 7 ni. Untuk masuk ke dalam mode game space, korang just tekan sajalah butang dedicated di bahagian sisi ni. So dekat dalam game space ni kan, semua game yang korang install dia akan masuk secara automatic je tau. Untuk korang adjust dia punya tampilan di bahagian depan ni, tampilan menu ni memang senang je geng. Korang just tekan saja dekat bahagian bawah ni, korang akan nampak macam ni.
So korang boleh tukar lah sama ada nak pakai yang ni ataupun yang ni. Dan kalau korang pergi di bahagian button yang dekat sini ni, untuk korang adjust lah kalau korang ada pakai aksesoris tambahan. Untuk bahagian profile ni pula pun banyak benda yang korang boleh tweak. Memang banyak gila setting-setting dia, macam network setting. Lepas tu korang boleh adjust warna lampu dia macam mana kan. Ada watermark, memang banyak lah. Kalau korang pergi pula di bahagian super power base dekat sini, korang masuk di bahagian plugin library. Dekat dalam ni ada lagi banyak lagi tweak yang korang boleh guna semasa in game tau. Tapi tweak-tweak ni tak semua game support tau. Ada certain game yang terpilih je. Kalau korang tekan 4D vibration ni, korang akan nampak dekat bahagian bawah ni supported game. So ini je lah game-game yang terpilih tu tau. Untuk aktifkan features yang tersembunyi masa gaming pun ada banyak. Korang just swipe saja di bahagian sisi kanan atas. Yang mana dekat sini macam korang nampak lah, ada display bacaan CPU, GPU. Dalam kotak ni korang boleh tukar dia punya mode. Lepas tu dekat sini shortcut button. Korang juga boleh adjust punya brightness, dia punya volume, dia punya refresh rate kan. Depend pada korang lah nak pakai yang mana. Next lagi dekat sini apa je yang ada, kita akan cuba adjust. Kalau korang tekan performance monitoring dekat sini, yang mana fungsi ni korang akan nampak bacaan FPS secara real time. So dekat sini ada juga turbo fan. Yang mana kalau korang nak aktifkan turbo fan ni kan, korang just tekan sahajalah dia akan on. Yang mana saya sangat-sangat sarankan korang aktifkan masa gaming lah untuk bantu kurangkan bacaan suhu. Next lagi dekat sini ada charge separation. Yang ni fungsi ni standard lah macam phone gaming ada dekat luar sana tu. Fungsi ni dia akan korang boleh gaming, power dia tu dia akan datang melalui kabel lah. So bateri korang tak drop, phone pun tak panas. So apa lagi ada dekat sini, macam korang nampak ada RGB light. So kalau korang tengok di bahagian sisi kiri, dekat sini ada banyak lagi fungsi lain. Kita akan tengok satu persatu. Kalau korang tekan dekat sini setting panel, so dalam ni nanti korang boleh adjust tau banyak benda lagi. Contohnya macam korang nak adjust dia punya touch, dia punya sampling rate tu. Macam korang tahu, paling tinggi dia support 720Hz. Korang boleh adjust lah sama dia nak pakai 360 ataupun 720. Ada sensitivity, smoothness, gyroscope. Untuk performance ni macam korang tahu tadi lah, boleh pilih lah sama ada korang nak pakai balance ataupun rest ataupun eco. Untuk show ni dia punya visual, nak nampak lagi pop up, korang boleh pilih mana yang korang suka ataupun auto je. Ada juga function lain. Dan kalau korang tekan plugin ni macam yang tadi lah, korang boleh aktifkan plugin masa gaming. Ok, so sekarang ni macam mana korang nak aktifkan trigger, korang just swipe saja di bahagian sisi sini. Korang akan nampak ada shoulder trigger. So benda ni macam biasa je lah, macam phone gaming lain, tak ada apa yang special. Cuma dia punya kelajuan tu memang lebih laju sebab dia support 500Hz touch sampling rate. Bercakap dari segi fotografi kan, saya perasan Red Magic 7 ni masih berkongsi setup dan juga konfigurasi kamera yang sama macam yang ada dekat Red Magic 6. Cuma berbeza part dia punya modul kamera punya rekaan je lah, nampak macam agak berbeza. Dan saya agak suka dia punya kamera bump yang agak minimize. Kamera utamanya sebesar 64MP, dia juga ada 8MP ultra wide angle dan juga 2MP untuk kamera makro. Dan untuk kamera selfie, front kamera sebesar 8MP sahaja. Untuk UI aplikasi kamera dekat sini bagi saya memang nampak simple tapi sangat-sangat mudah digunakan lah. Korang just swipe kanan dan kiri je untuk guna mode dia tu. Dan saya perasan features yang dibagi dekat dalam kamera app ni memang banyak lah. Kalau korang masuk dekat bahagian kamera family ni, korang boleh pakai lah mana-mana yang korang suka. Biasanya features yang banyak macam ni korang boleh jumpa dekat phone-phone Xiaomi ataupun Redmi kan. Korang boleh tengok ada mode vlog dekat sini dan juga ada art camera dekat sini. Ada banyak gila lah benda yang korang boleh adjust, korang boleh setting. Untuk rakaman video yang tertinggi, korang boleh rakam dengan rakaman 8K dan korang juga boleh onkan mode anti-shake dekat sini. Lepas tu ada mode malam dan juga ada portrait mode. Out of the box, demi software tu dah pun run Android 12 dengan skin Red Magic OS 5.0. Since unit yang saya beli ni global, so dah pun tersedia Play Store lah dekat dalam ni. Demi UI tu saya perasan more to stock Android, tak banyak sangat bloatware, tapi still ada beberapa features lah yang dibubur dekat dalam phone ni. Contohnya macam dia ada fungsi check heart rate detection, ada juga light strip and option untuk cooling fan, always on display, entertainment toolbox dan banyak lagi.
Untuk features tambahan, Red Magic 7 ni juga ada support 5G, ada Wi-Fi 6, NFC, dual SIM dan juga ada 3 mic terbina. So, rasanya setakat ni dulu video kita pasal Red Magic 7 ni. So, apa pendapat korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.